Inilah yang kita bawakan untuk segmen terakhir kita menerus sampai pagi. Di pagi ini iaitu segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia. Jadi yang kita bawakan, yang kita berikan di awal tadi, tajuknya kabar gembira bagi para muslimah. Kita bersama tetamu undangan kita ni. Betul, dan alhamdulillah bersama kita sudah pun bersama secara virtual, iaitu bersama dengan Ustazah Rosni binti Abdul Rahman, penceramah bersama untuk hari ini. Jadi kita bawakan bersama Audia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Alhamdulillah. Jadi ni Ustazah, tajuk kita yang kita bawakan dari segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia ini, kabar gembira bagi para muslimah. Jadi sebagai mukadimahnya, apa sebenarnya yang akan disampaikan? Silakan Ustazah. Okay, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita ni dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia yang kita ni semua tunggu-tunggu, kita ni nanti-nantikan, di mana bulan ini adalah bulan untuk kita ni berlumba-lumba untuk memperbanyakkan amal ibadah kita ni. Jadi apabila disebutkan dengan wanita muslimah ni, sebelum menyentuh mengenai dengan wanita muslimahnya, pertama kali apabila menyambut bulan Ramadan ini, semua kita ni muslimin muslimah akan merasa gembira. Kita ni semua happy menyambut kedatangan bulan yang kita ni tunggu-tunggu ni. Muslimin lelaki gembira, muslimah wanita muslimah pun gembira. Malah wanita muslimah ni mungkin yang lebih gembira kali untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ni, kerana mereka tah yang iski, yang suka dalam menyediakan untuk juadah bersahur, juadah berbuka, dan kemudian merancang apa menu untuk hari-hari seterusnya. Menu untuk berbuka, menu untuk bersahur dan seterusnya. Jadi dalam kegembiraan ni ada juga ujian bagi para muslimah ni, yang mana kalau para muslimin lelaki insya-Allah tidak ada masalah kali untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan ini. Tetapi ujian bagi para muslimah wanita ni, mereka ada halangan yang menghalang mereka daripada dapat memenuhi sebulan penuh puasa itu. Jadi anitah nanti yang akan disampaikan apa kabar gembira bagi para muslimah ni yang mungkin rata-rata lah keseluruhannya yang indah dapat melakukan puasa penuh di bulan Ramadan ini. Betul. Baik. Telah pun dikongsikan juga menerusi ceramah pada ustazah tadi kalau lelaki ini memang ada alasan untuk kita ni menunaikan ibadah kita ni, namun juga wanita khususnya dengan ibu bapa ataupun ibu-ibu khususnya, mereka ini bukan hanya setakat perlu mental mereka sentiasa dijaga. Maklum saja di bulan Ramadan ini perlu ada kesabaran. Anak-anak kadang-kadang alasannya malas lah ataupun ngalih ianya. Jadi kebanyakannya untuk bekerja tu akan diberikan tugasan kepada ibu-ibu khususnya. Jadi bagaimana ustazah untuk memberikan kabar gembira berkenaan kepada khususnya kaum ibu? Okey. Kalau pertama sekali kabar gembira ini akan dikabarkanlah kepada wanita muslimah yang indah dapat melakukan puasa penuh. Okay, contohnya para wanita yang mengalami haid ataupun ibu-ibu yang selepas melahirkan yang mengalami nifas. Jadi ini bahawasanya sabda Nabi SAW, tidakkah seorang wanita itu apabila dia datang haid, dia tidak boleh solat dan tidak boleh berpuasa. Jadi haid dan nifas ini adalah merupakan pengecualian Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan solat dan puasa. Jadi kalau sudah indah dapat melakukan solat, indah dapat melakukan puasa, maka ketinggalan puasa diorang itu, indah dapat diorang menunaikan puasa itu secara penuh di bulan Ramadan. Jelas juga daripada hadis itu tadi dapat dikatakan bahawa para ulama sepakat bahawa para wanita yang haid ataupun nifas di bulan Ramadan ini, mereka adalah diwajibkan untuk mengqada semula puasa mereka ini di luar bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata, sesungguhnya kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sembahyang. Ini jadi
salah satunya para wanita ataupun para ibu-ibu yang Indah dapat melakukan puasa penuh disebabkan oleh haid ataupun nifas. Jadi yang kedua, bagi para wanita yang hamil ataupun bagi ibu-ibu yang menyusukan anak. Mereka ini pun sebenarnya bulan Ramadan ini adalah waktu yang mencabar bagi bis diorang. Sebabnya mereka ini bagi wanita yang mengandung, mereka khawatirkan janin ataupun bayi yang ada di dalam perut mereka. Manakala bagi wanita yang menyusukan anak, bagi para ibu yang menyusukan anak, mereka pun mengkhawatirkan kepada anak yang disusukan, bahkan mereka kadang-kadang khawatir dengan kesihatan diri mereka sendiri. Jadi apabila disebut 3 golongan wanita ini, apa sebenarnya kabar gembira untuk mereka ini dalam menyambut bulan Ramadan ini, dalam sama-sama kata ni berlumba-lumba memperbanyakkan ibadah kata ni bulan Ramadan ini. Kan puasa sudah Indah dapat full. Kemudian kalau wanita haid lagi, wanita nifas, Indah dapat bersembahyang, Indah dapat membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini yang akan saya sampaikan, apa kabar gembira atau apa inti kabar gembira yang boleh disampaikan kepada mereka golongan wanita muslimah ni. Jadi di sini ya Ustazah, bila saya mengatakan sebenarnya memang banyak kabar gembira yang boleh diperolehi kepada kaum wanita, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Kalau tadi sedikit sebanyak Ustazah menerangkan, dan saya tertarik ya bila mana kaum wanita ni kalau berpuasa Indah kan full sebab ada sesuatu perkara yang menjadi satu penghalang. Namun begitu, walaupun yang menjadi satu halangan, tapi di sebaliknya, apakah kabar gembira yang diperolehi daripada kaum wanita ini? Baik, kabar gembira, happy news. Seperti yang semua kita ini suka mendengar berita gembira. Apatah lagi dalam menyambut bulan Ramadan ini, bagi mereka yang Indah dapat melakukan memaksimaskan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi kabar gembira bagi mereka yang terhalang dari melakukan ibadah puasa, iaitu bagi wanita haid dan juga nifas, kemudian bagi wanita hamil dan juga bagi para ibu yang menyusukan anak. Yang pertama adalah apa yang boleh dibuat adalah memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa di bulan Ramadan ini. Doa pertama yang boleh diamalkan ialah doa untuk memohon kebaikan dunia dan juga akhirat. Dunia dan akhirat, dan juga dijauhkan dari azab neraka. Macam mana doanya? Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya doa ini, ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Doa seterusnya lagi yang boleh kita ni amalkan, yang boleh para wanita muslimah ni amalkan di bulan Ramadan adalah doa untuk memohon ketetapan hati pada agama Islam katanya. Agama Islam katanya, doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian doa yang seterusnya lagi, ni yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bersesuaian di dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah patut aku berdoa? Maka Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kau maha pengampun dan kau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Dan jangan kuranglah juga adalah doa untuk kita ni memohon keampunan untuk kedua ibu bapa kita ni, itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa untuk kedua ibu bapa kita ni. Kerana apa kita ni memperbanyakkan doa di bulan Ramadan ini? Kerana hadis Nabi SAW, ad-doa wal ibadah. Doa ni adalah ibadah. Jadi sebab tu kita ni memperbanyakkan doa. Doa ni pun senjata orang mukmin. Jadi kita ni perbanyakkan doa. Bila-bila masa pun kita ni boleh berdoa, sekalipun kita ni dalam keadaan uzur syar'i ataupun haid ataupun nifas. Jadi kita ni boleh memperbanyakkan doa. Itu yang pertama. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah untuk memperbanyakkan zikir dan juga
istighfar. Zikir ini merupakan ibadah untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimah yang paling ringan diucapkan oleh lidah, berat timbangannya dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, iaitu kalimah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini 2 kalimah ringan saja yang boleh kita ni amalkan selalu zikirannya di bulan Ramadan inilah terutamanya. Zikir-zikir yang lain pun boleh juga. Contohnya bertakbir Allahu Akbar, memperbanyakkan zikir Allahu Akbar, memperbanyakkan zikir subhanallah, ataupun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ataupun kita ni memperbanyakkan zikir tahlil, la ilaha illallah. Dan jangan kurang juga untuk memperbanyakkan zikir istighfar, itu astaghfirullahal azim. Kerana zikir dan istighfar ini adalah ibadah yang sangat ringan. Kita ni boleh lakukannya bila-bila masa saja, di mana-mana saja, sekalipun dalam keadaan haid ataupun nifas, ataupun bagi yang Indah dapat melakukan ibadah yang lain tadi, atau contoh bagi wanita hamil ataupun wanita yang menyusukan anak, mereka boleh memperbanyakkan zikir-zikir ini juga. Dan seterusnya lagi juga adalah untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kerana selawat ini adalah bukti cinta kita ni kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan juga selawat ini merupakan sebab turunnya rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh selawat yang boleh kita ni ucapkan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simple macam itu, insya-Allah boleh. Okay, jadikan amalan. Dan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tadi bayangkan apabila kita berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 darjat di syurga kelak. Itu apabila kita ni berselawat, memperbanyakkan ibadah kita ni dengan berselawat. Tapi apabila kita ni melakukannya di bulan Ramadan, pahala yang kita dapat itu akan berlipat kali ganda lagi, makin banyak lagi. Dan seterusnya juga untuk memperbanyakkan sedekah. Sedekah, contohnya kita ni memberi makan orang yang berbuka puasa, bersedekah makanan. Sebab perkara ini ada disebutkan, diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Jadi kesempatan untuk meraih pahala yang sama seperti orang yang berpuasa ni di bulan Ramadan ni diajarkan sudah, maka boleh kata ni ikutkan, kata ni jadikan amalan kata ni, terutama sekali bagi para wanita ni. Sebab ada satu hadis daripada Nabi SAW yang menyeru para wanita ni untuk memperbanyakkan sedekah juga, iaitu sabda Nabi SAW, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, kerana aku melihat kaum wanita lah yang paling ramai penghuninya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi di kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita ni perbanyakkan sedekah. Dan juga dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas di sini maknanya untuk kita ni memperbanyakkan sedekah inilah juga meraih kesempatan untuk memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan ni, antara perkara yang boleh kita ni buat bagi wanita. Seterusnya lagi adalah untuk mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis baginya tiap-tiap langkah kakinya itu sebagai ibadah 1 tahun. Jadi untuk ketanikan meraih pahala itu adalah dengan memperbanyakkan mencari ilmu. Masa ni untuk majlis ilmu pun boleh dibuat secara virtual. Jadi kita ni boleh melihat daripada rumah, melalui gadget ketani, kemudian melalui video-video. Benda tu semua mudah untuk ketani dapati. Selain itu juga dengan memperbanyakkan membaca buku-buku
sirah contohnya. Kemudian mengikuti kelas-kelas agama seperti tazkirah, majlis ilmu dan sebagainya. Dan terakhir adalah kabar gembiranya untuk memperbanyakkan mendengar bacaan Al-Quran bagi para wanita haid dan nifas tadi ni. Tidak ada masalah untuk mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, sebab perkara ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan baginda membaca Al-Quran. Jadi tidak ada masalah untuk wanita haid dan nifas ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini adalah salah satu cara untuk mereka ini mendapat pahala dan juga melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kalau bagi para ibu mengandung ataupun para wanita mengandung, bagi yang menyusukan anak, ini tidak ada masalah untuk mereka meneruskan membaca Al-Quran ataupun meneruskan dengan bertadarus membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah itu adalah antara kabar gembira yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, alhamdulillah. Betul, telah dikongsikan bersama kabar gembira bagi para muslimah kita ni ya. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, antara juga telah dikongsikan oleh Ustazah tadi majlis belajar ataupun ilmu ini mudah saja untuk kita diperolehi. Malah di negara Brunei Darussalam, buka TV saja ada ilmu yang dapat kita diperolehi. Dengar radio saja ada ilmu yang dapat kita diperolehi. Telefon bimbit saja ada di media sosial mengongsikan majlis-majlis ilmu ataupun ilmu-ilmu menerusi telefon bimbit ini ataupun media sosial berkenaan. Jadi mudah untuk kita ni dapati ilmu berkenaan. Ya, sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang boleh kita ni ikuti dalam sama-sama kita ni mencari ilmu. Jadi ni Ustazah ni ada soalan ni, katanya bagaimana dengan kaum wanita ni yang ialah mempunyai pekerjaan yang bekerja, memang bekerjalah. Kalau yang suri rumah tu, adakah dengan melaksanakan tugasan dalam rumah itu juga merupakan kabar gembira kepada kaum wanita? Tambahan lagi bila berada di bulan Ramadan ini, macam mana tu pandangan Ustazah sendiri? Jadi bagi para suri rumah, dalam mereka mengerjakan kerja harian di rumah, termasuklah juga dalam menyediakan ibadah sungkai, menu untuk bersungkai bagi ahli keluarga yang berpuasa adalah merupakan satu ibadah juga. Merupakan satu ibadah, ibadah kira bersedekah, melakukan memasak masakan untuk ahli keluarga yang akan berbuka. Malahan mengejutkan ahli keluarga, ahli rumah untuk bangun bersahur pun merupakan suatu ibadah, sebab ia menyeru kepada melakukan kebaikan. Bangunkan untuk sahur itu melakukan kebaikan. Jadi di sana adalah merupakan suatu ibadah, insya-Allah. Ya, sebenarnya banyak ya kaum wanita ini boleh saja mendapatkan kabar-kabar gembira. Tinggal saya lagi untuk kita ni mempraktikkan. Jadi saranan Ustazah sendiri dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, kabar gembira bagi para muslimah. Jadi bagaimana saranan Ustazah? Silakan. Jadi walaupun para muslimah ni diuji untuk tidak dapat melakukan puasa penuh di bulan Ramadan, tapi jangan bersedih kerana apabila kita ni mentaati perintah Allah bagi wanita haid untuk tidak melakukan puasa, kerana tidak melakukan puasa disebabkan uzur syar'i adalah perintah Allah Ta'ala. Maka apabila kita ni mengikut perintah Allah Ta'ala, kita ni pun melakukan ibadah, pahala ketaatan untuk indah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bersedih, jangan bersedih. Para wanita muslimah ni diciptakan sangat istimewa, sangat istimewa. Sekalipun indah dapat melakukan ibadah bersama dengan yang lain, contohnya ibadah puasa, ibadah salat, tetapi Islam itu sangat indah. Ada saja cara yang boleh untuk para wanita ini meraih pahala, sama-sama meraih pahala. Bahkan pahala yang diperoleh itu sama seperti pahala orang yang melakukan puasa. Contohnya dengan melakukan sedekah. Sedekah berbentuk berbuka, juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi para wanita jangan bersedih. InsyaAllah agama Islam agama yang mudah yang boleh membolehkan kita ni untuk sama-sama meraih pahala melalui berbagai cara. Bahkan banyak caranya. Seperti yang saya kongsikan tadi, atau beberapa kabar gembira yang boleh dilakukan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah Rosni dengan penerangan dan juga penjelasan. Bukan satu ilmu yang berguna yang boleh kita dimanfaatkan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa kami ucapkan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.